Ingin mendaki Gunung Kinabalu? Pastikan anda mesti sampai di puncak Gunung Kinabalu kurang daripada 24 jam. Sebab apa? Kalau kurang daripada 24 jam, anda selamat. Anda akan dapat CJ Color. Anda mesti tertanya-tanya. Tapi jangan panik. Untuk sampai di puncak Gunung Kinabalu, pihak pengurusan Sabah Park telah menetapkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan syarat-syarat tertentulah saya menyatakan bahawa tak boleh lebih daripada 24 jam. Kalau nak tahu, jangan lupa subscribe channel Pendaki Solo. Kepada anda semua yang telah membuat tempahan atau yang berhajat ingin mendaki Gunung Kinabalu, semestinya anda sudah prepare. Anda mesti sudah bersedia untuk menghadapi cabaran panjang pendakian naik dan turun Gunung Kinabalu. Anda mesti boleh lakukan. Saya yakin anda semua boleh. Saya yang umur dah 50 lebih pun boleh. Apatah lagi anda untuk mendaki Gunung Kinabalu dan mesti sampai di puncak bawah daripada 24 jam. Anda boleh? Sebelum ni semua orang boleh. Kenapa anda tak boleh? Mesti boleh punya. Ya, mesti boleh punya mah. Kalau rasa apa, boleh bakal kau. Syarat je fitness yang baik ialah untuk mendaki Gunung Kinabalu bukannya rendah. Fokus kepada pendakian, ikut nasihat daripada guide ataupun maling gunung, dan dengan nasihat gogo ataupun penganjur yang anda ikuti itu. Sebab apa? Mereka ini ingin memastikan anda naik dan turun dengan selamat. Peralatan yang sesuai ketika mendaki, makanan, minuman, itu semua ambil kira, okey, untuk sampai sebelum 24 jam di puncak Gunung Kinabalu itu. Dan banyak lagi benda-benda yang lain. Saya cakap ni secara basic saja. Tata cara pendakian yang betul ketika kita mendaki itu, sambil kita dapat melihat keindahan, keunikan flora, fauna yang tak ada di tempat lain dan hanya di sepanjang Gunung Kinabalu. Trek pendakian daripada bawah sampailah ke puncak dia berbeza daripada tempat-tempat ataupun gunung-gunung yang lain. Tak kira lah di Malaysia ataupun di luar Malaysia, dia tak sama. Masing-masing gunung yang berbeza, masing-masing ada keunikan dia yang tersendiri. Kita tidak boleh nak cakap naik gunung sama je, ini dia sama je, naik gunung Kerinci ataupun naik gunung Raung ataupun naik gunung Tahan ataupun naik gunung Himalaya sekalipun, dia berbeza dengan gunung-gunung tersebut. Okey, Himalaya dia different, Kinabalu different. Kebiasaannya para pendaki yang mendaki daripada Tim Pohon Gate ataupun bermula daripada Kinabalu Park SQ sebab mendaftar itu lebih kurang pukul 7 pagi dah start mendaki, dah sampai di puncak mesti kurang daripada 24 jam dan layak mendapat CJ warna bersama dengan gambar-gambar yang menarik. Tapi bergantung kepada cuaca pada masa itu di kawasan puncak. Saya bagi contoh kepada anda supaya kita sama-sama dapat merasai ataupun menikmati pendakian untuk sampai di puncak sebelum ataupun sekurang-kurangnya ataupun selewat-lewatnya 24 jam dan kurang daripada itu untuk sampai di puncak. Saya akan bagi contoh pendakian 2 hari 1 malam menuju ke puncak Kinabalu. Tetapi pendakian itu mestilah dilakukan untuk sampai di puncak kurang daripada 24 jam. Saya mengambil contoh bermula daripada Sabah Park pukul 7 pagi selepas kita pendaftaran urusan maling gunung ataupun maling gunung, porter, transportation dan sebagainya, dan kita menaiki kenderaan menuju ke Tim Pohon Gate. Sampai di Tim Pohon Gate mungkin dalam jam 8 pagi dan terus kita mendaki melalui pondok-pondok seperti di first Pondok Kandis. Selepas 1 kilometer kita mendaki, kita boleh berehat seketika 2-3 minit dan kita meneruskan perjalanan sehinggalah ke Pondok Ubah. Selepas Ubah Pondok Lowi, selepas Pondok Lowi Pondok Mempening. Tapi jangan pening nama pondok saja, Pondok Mempening. Selepas Pondok Mempening tu kita akan berhenti di Layan-Layan Hut, iaitu Pondok Layan-Layan, yang mana di situ kita boleh makan tengah hari bersama dengan bekalan makanan tengah hari yang kita bawa daripada bawah ataupun yang disediakan oleh penganjur kepada anda. Maksudnya penganjur ialah seperti gogo, travel agent dan sebagainya yang menguruskan anda
mendaki ke Gunung Kinabalu ini. Yang mana di Pondok Layang Layang itu terdapat macam quarters, seperti quarters, tapi itu diduduki oleh ranger bertugas di situ. Yang mana kalau ada masalah pun kat situ kita boleh berurusan dengan ranger. Kita akan sampai di situ lebih kurang pukul 11 pagi hingga pukul 12.30 lah paling lewat macam tu. Paling lewat lah tu 12.30. Kita akan berehat lebih kurang 15 hingga 20 minit ataupun paling lama pun setengah jam lah kat situ, sambil meregakan otot-otot kita, restkan stres-stres selepas kita mendaki itu. Selepas tu kita terus meneruskan pendakian menuju ke Panalaban. Lebih kurang mungkin lebih kurang pukul jam 1 hingga 1.30 hari. Kita akan terus melalui Pondok Birosa dan Paker. Kita kena ikut kemampuan anda, jangan terlalu push, jangan terlalu lambat, jangan terlalu laju, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu laju, kemungkinan besar anda akan mengalami AMS, Attitude Motor Sickness, because paras 2,500 meter ke atas bagi mereka yang kurang oksigen di dalam badan ataupun oksigen tidak balance dalam badan mungkin terkena AMS. So, cara pergerakan ataupun pendakian yang betul ataupun cara pendakian yang santai itu boleh mengurangkan daripada terkena Attitude Motor Sickness. Itu salah satu cara. Banyak lagi cara lain, tapi saya bagi tahu secara basic, slow and steady, sambil melihat mosi-mosi yang ada terdapat di situ, paku-paku pangkis, pokok-pokok renek. Siapa nak bergambar lah kat situ dulu. Masa mendaki kita ambil gambar lah, ambillah gambar seberapa banyak yang boleh. Because bila turun nanti tak ada jam dah nak turun, penat bawah. Selepas itu, selepas kita melepasi Pondok Birosa, keadaan dia lagi berbeza. Depend kepada cuaca pada masa itu. Ada kadang-kadang cuaca berkabus selepas itulah. Kadang cuaca panas, kadang hujan, tak kira. Saya tak menjaminkan keadaan cuaca yang bagus. Kita akan melalui Pondok Paker. Pokok Paker tu agak redup sebab kita melalui pokok-pokok yang agak rimbunan pokok. Lepas itu pokok dan selepas itu kita akan terus mendaki melalui pokok-pokok renek lah, pokok-pokok yang tinggi. Sehinggalah sampai di Panalaban. Itu anda berehat, makan, minum pukul 3 hinggalah pukul 5 petang. Apabila sampai di Panalaban, anda akan makan tengah hari, makan malam. Makan malam start pukul 4.30 petang. Awal tahu. So selepas itu kita akan berehat di penginapan yang telah ditempah oleh GoGo ataupun Travel and Tour yang anda join itu. Yang mana dan selepas itu anda duduk, anda akan berehat lah. Sementara pada hari kedua tu anda akan bangkit lebih kurang pukul 1 hingga 1.30. Lepas tu dalam pukul 2 hingga 2.30 anda akan bergerak menuju ke puncak. Itu mesti kena ada headlamp. Kalau tak ada susah lah. Malam tau, siapa nak nampak kan, track tak nampak nanti kan. Kita tak boleh mengharapkan headlamp kawan-kawan. Kena bawa sendiri. Dan anda akan tiba di Sayat Hat, iaitu last checkpoint yang mana ranger menunggu di situ untuk mencari siapa yang menuju ke puncak. Anda akan sampai sana lebih kurang pukul 4 hingga 4.45 macam tu. Dan kat situ untuk tiba di Sayat tu mesti bawah daripada pukul 5 pagi. Kalau anda sampai pukul 5 ke atas, anda tidak dibenarkan mendaki ke puncak. Sebab apa? Kalau ranger membenarkan, bermakna anda akan mengalami masalah apabila turun nanti. Sebab turun nanti pukul berapa nak sampai di bawah. Pasal tu cut off time dibuat oleh pihak pengurusan Sabapan bagi memastikan anda selamat. Selepas tu anda terus mendaki. Mendaki tu memang slow lah kat situ, kawasan yang berbatu. Tak ada pokok dah. Selepas saya hap tu dah tak ada pokok. Kita akan pijak batu sampailah di puncak Gunung Kinabalu. Lagi penat boh kat situ. Dah lah tak boleh nak berlari. Kalau berlari tercerik nanti. So kita akan sampai di puncak Gunung Kinabalu dalam pukul 6 pagi. Ada juga kalau yang laju tu, ialah kaki dia laju kan, yang ada fitness yang kuat tu, kita tidak menjadi masalah kepada dia orang lah. Macam saya bercakap ni kepada kita orang biasa yang ingin merasai mendaki Gunung Kinabalu. Pukul 5 pagi tu dah ramai pendaki yang sampai. Pukul 5
pukul 6 pagi tu memang sesak keadaan di puncak. Di puncak tu masing-masing ambil queue untuk bergambar di sandbox di puncak Gunung Kinabalu. Jika kita kira dari situ, daripada pukul 7 pagi semalam start kita berada di Sabah Park dan kita sampai di puncak Gunung Kinabalu pukul 6.30 sebelum pukul 7. Bermakna 24 jam kan? Betul kan? Betul saya cakap 24 jam. Saya tak tipu. Itulah cara perjalanan kita. Biasanya yang mengambil pakej 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam mendaki Gunung Kinabalu. Tapi kita tidak boleh ikut rentak perjalanan orang lain. Kita ikut rentak kita tetapi dengan nasihat daripada maling gunung yang bersama dengan kita. Maling gunung memerhatikan kita. Dia tahu, dia arif. Tengok kita pun dia tahu orang ni boleh sampai ke puncak atau tidak. Jika anda perhatikan ataupun anda fikir sendiri, 24 jam sebelum 24 jam mesti sampai di puncak. Mesti boleh kan? Di awal tadi tu memang anda agak rasa betul ke 24 jam? Tapi apabila saya dah terangkan macam ni, itulah realitinya. Sebelum 24 jam anda mesti sampai di puncak Gunung Kinabalu. Kecuali anda mengambil pakej 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ke 4 hari 3 malam ke di Panalaban, dia berbeza. Dia berbeza 1 malam sahaja di Panalaban. Itulah caranya mendaki Gunung Kinabalu. Cuba anda kira sendiri. Anda kira daripada Tepung Gate start jam berapa? Kalau jam 8 pagi, so anda kena sampai di puncak Gunung Kinabalu pun sebelum pukul 7 pagi. Anda mesti kena sampai pukul 5 ataupun pukul 6 pagi. Bawah pada 24 jam. Anda mesti boleh punya. Semua orang buat macam tu. Mesti bawah 24 jam. Selepas tu apabila dah sampai di puncak Gunung Kinabalu tu, lepas tu kita turun lah. Mesti sampai di bawah pula sebelum pukul 6 petang. Pukul 6 petang. Kalau lebih pada pukul 6 petang anda sampai di Tepung Gate, anda akan didenda oleh pihak Sabah Park. Sebab itu dah diwar-warkan sebelum ini. Itulah dia orang punya ni, mesti sampai sebelum, kecuali anda menghadapi masalah kecederaan tu akan dibantu oleh pihak ranger, bomber gunung dan sebagainya. Ianya tidak menjadi masalah. So, untuk mendapat CJ Color, anda mesti sampai di puncak Gunung Kinabalu sebelum 24 jam. Tapi ianya tidak sukar. Tapi jangan ambil mudah. Mendaki Gunung Kinabalu nampak je senang, tapi tak mudah ya. Jangan ambil mudah, tetapi dianya tidaklah sesukar yang anda akan rasai. Tetapi anda jangan ambil, susahnya mendaki Gunung Kinabalu, susahlah, boleh ke? Kalau anda berfikir macam tu di awal-awal, anda akan susah juga. Jangan ambil mudah dan jangan ambil susah. Kita ambil sederhana semua. Kita boleh buat, orang lain pun boleh buat, semua boleh buat. Dan selamat mendaki kepada anda semua selepas COVID ini. Kita jumpa lagi di lain tip yang berbeza mengenai Gunung Kinabalu. Perkembangan terkini Gunung Kinabalu saya akan war-warkan dalam channel Pendaki Solo ini untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Bye.